Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khutbah bertajuk Mereka Tidak Tanya Tuhan. Apabila Kristus Ansanghung berada di bumi, Dia menjelaskan 4 prinsip berikut untuk kita memahami kebenaran. Pertama, makin kebenaran diamalkan, makin hati diperbaharui. Dia suruh kita jangan hanya tahu kebenaran, tetapi juga harus ada amalan menurut apa yang dipelajari. Kedua, makin kita mengamalkan kebenaran, makin kita mengakui Tuhan. Ketiga, roh kita akan menjadi gelap jika tidak mengamalkan kebenaran. Dia berkata bahawa keadaan rohani kita akan makin gelap dan kita akan hilang kearifan, tidak tahu arah yang harus diambil, serta bagaimana merancangkan masa depan. Keempat, jika kita tidak mengamalkan kebenaran, kita akan menyangkal Tuhan. Beginilah ajarannya. Jadi Bapa suruh kita agar jangan hanya tahu kebenaran, tetapi juga harus mengamalkannya. Kita harus memperkenalkan, memberitahu, dan mengajarkan kebenaran. Bapa selalu menegas dan berpesan, mengetahui kebenaran adalah penting, tetapi harus ada amalan. Pertama, makin kebenaran diamalkan, makin hati diperbaharui. Kedua, makin kita mengamalkan kebenaran, makin kita mengakui Tuhan. Ketiga, roh kita akan menjadi gelap jika tidak mengamalkan kebenaran. Keempat, jika kita tidak mengamalkan kebenaran, kita akan menyangkal Tuhan. Saya fikir bahawa kita harus pahatkan ini dalam lubuk hati. Berapa lama kita dibaptis, atau berapa lama kita menjalani kehidupan iman, tidak penting. Tidak kira sama Anda sudah lama berada dalam kebenaran atau tidak, sebaik sahaja kita mempelajari kebenaran Tuhan, setiap alision harus mengamalkan kebenaran itu. Hari ini, dengan khutbah bertajuk, Mereka Tidak Tanya Tuhan, mari kita mempelajari ajaran Alkitab tentang jenis iman yang harus kita miliki. Jika ingin belajar memasak, kita harus tanya chef yang pandai masak soalan seperti, ini harus bagaimana, itu harus bagaimana. Dengan demikian, kemahiran memasak kita akan menjadi semakin baik. Juga, kita harus tanya siapa untuk mendapat pengetahuan baru, sarjana atau guru, bukan? Dengan itu, kita akan memperoleh pengetahuan. Dan kita harus tanya siapa apabila kita sakit perut, sakit mata, atau sakit kepala. Kita harus tanya doktor, mengapa kepalaku begini sakit? Mengapa mataku begini kabur? Dengan itu, kita akan menerima rawatan yang sesuai. Kalau begitu, kita harus tanya siapa untuk menerima keselamatan dan kehidupan kekal yang paling diperlukan. Kita harus tanya Tuhan. Jika tidak, kita tidak akan tahu jalan kehidupan kekal dan keselamatan. Kerajaan syurga bukanlah dunia fizikal 3D, seperti bumi, tetapi dunia 4D dan dunia 5D. Jadi janganlah berkata sewenang-wenang, hal itu adalah seperti ini dan seperti itu. Janganlah menghakimi. Kita harus menjadi orang yang hanya mengajar firman Tuhan, perkara Tuhan, dan memberitahu orang apa yang diperintah oleh Tuhan. Dalam sejarah Perjanjian Lama, Raja Ahazia pergi cari dewa lain daripada tanya Tuhan. Dan akhirnya dia tidak dapat bangun dari tempat tidur, lalu mati. Mari kita lihat buku 2 Raja-Raja bab 1 ayat 1. Bab 1 ayat 1. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit.
Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-zebub, Tuhan di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Tuhan di Israel, sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk dari Baal-zebub, Tuhan di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Akibatnya, Raja Ahazia tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya dan mati. Bapak An Song Hung berkata, makin kebenaran diamalkan, makin hati diperbaharui, dan makin kita mengakui Tuhan. Roh kita akan menjadi gelap jika tidak mengamalkan kebenaran, dan kita akan menyangkal Tuhan. Kita dapat lihat bahwa hal ini memang benar bagi Raja Ahazia. Dia tidak mengamalkan kebenaran, jadi rohnya menjadi gelap. Akhirnya, dia bahkan menyangkal Tuhan dan berkata, Baal-zebub, Tuhan di Ekron, lebih tahu masa depan daripada Tuhan. Jadi dia mengirim utusan dan berkata, "Pergi dan tanyalah apa yang akan terjadi padaku." Tuhan tahu semua situasi ini dan berkata, "Adakah tidak ada Tuhan di Israel, sehingga kamu pergi untuk menerima petunjuk dari Baal-zebub, Tuhan di Ekron?" Melalui babak ini, kita melihat betapa ini menyedihkan dan memarahkan Tuhan. Kita telah menerima Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yaitu Roh dan pengantin perempuan pada zaman Roh Kudus. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu datang ke bumi ini demi keselamatan kita dan kini sedang membimbing kita ke jalan keselamatan. Kita tidak boleh lupa. Saya berfikir, dapatkah kita pergi ke syurga kekal jika kita hanya ada semua pengetahuan, tetapi malangnya sebenarnya tidak mengamalkannya? Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya dan meletakkan kita dalam situasi tertentu untuk melihat sama ada kita betul-betul mencari Tuhan. Jadi, Alkitab berkata apa ialah cara terbaik untuk mengalahkan syaitan? Menguatkan iman. Salah satu ajaran Bapa bagi ialah roh kita akan menjadi gelap jika kita tidak mengamalkan kebenaran. Memandangkan mata roh kita menjadi gelap, akhirnya kearifan kita akan hilang. Apabila kearifan hilang, iman pun akan hilang. Ini kerana kita akan selalu melihat dengan pandangan sekular dan duniawi. Itulah salah satu sebab orang Yahudi menyalibkan Yesus. Dalam mata mereka, Yesus kelihatan lemah dan tidak dapat mencapai sesuatu yang hebat. Sebaliknya, nampaknya imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi lebih berilmu tentang Alkitab. Kuasa kata-kata mereka nampak lebih tinggi daripada kuasa firman Yesus. Fikirkanlah peristiwa bersejarah pada zaman gereja awal. Pada zaman ini, makin kita mengamalkan kebenaran, makin hati kita akan diperbaharui. Namun, kita tidak boleh hanya percaya kebenaran tanpa amalan. Jika tidak bertindak, hati kita tidak akan diperbaharui. Juga, makin kita mengamalkan kebenaran, makin kita mengakui Tuhan. Kerana Tuhan selalu biar kita mengalami kuasanya. Apabila kita betul-betul bertindak menurut firman, betapa banyaknya kerja yang berlaku di sekeliling kita. Orang Yahudi tidak mengamalkan kebenaran, jadi roh mereka menjadi gelap. Walaupun Yesus berada di depan, malangnya mereka menyatakan fikiran sendiri lebih betul. Teruskan firman dalam Perjanjian Lama buku Hakim-Hakim bab 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Herod, perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya.
Inilah Bapa Gideon bersedia untuk menyerang tentera Midian. Apabila kita membaca bab 6, kita dapat lihat Gideon bertanya kepada Tuhan berbagai perkara tentang masa depan Israel. Tuhan berkata kepada Gideon, "Sekarang, pergi bebaskanlah umat Israel dari penindasan orang Midian." Mula-mula, apabila Tuhan mendekati Gideon, dia sangat rendah hati dan berkata, "Tuhan, kaumku adalah yang paling kecil antara kaum Israel. Dan aku pun seorang yang paling muda antara keluargaku. Bagaimanakah aku dapat melakukan tugas ini?" Jadi Tuhan menunjukkan banyak keajaiban untuk menyedarkannya. "Kamu pasti dapat dan aku menyertai engkau." Selepas itu, Gideon mengikut apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Gideon selalu tanya Tuhan dan mematuhi ajaran-ajarannya dengan baik. Apabila dia membuat seperti yang difirmankan, tidakkah akhirnya Tuhan bantu dia mencapai hal-hal yang menakjubkan? Jika umat Israel ada bilangan yang ramai, mereka mungkin berfikir, kita menang kerana tentera kita banyak, atau kita menang kerana senjata kita hebat. Keputusan peperangan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jika tentera ramai, mereka boleh salah anggap kejayaan disebabkan bilangan yang ramai. Jadi Tuhan berkata, kamu tidak akan diberkati jika hal itu terjadi. Jadi kurangkanlah bilangan tentera. Jika dikurangkan, apabila mereka menang, mereka akan tahu, inilah sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan kekuatan manusia. Pastilah Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Mereka akan menyadari bahawa kerja itu dicapai oleh Tuhan. Sebab itulah Tuhan suruh mengurangkan bilangan. Kita lihat ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22,000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10,000 orang. Mereka pergi berperang dengan 10,000 orang, tetapi tentera musuh adalah 135,000 orang. Jadi, nisbah adalah 13,5 kepada 1. Setiap askar Israel perlu melawan 13 orang atau lebih untuk menang. Namun, Tuhan berkata, jumlah ini masih terlalu banyak, kurangkan lagi. Akhirnya, bilangan dikurangkan sampai 300. Bagaimanapun, Gideon bertanya kepada Tuhan, apa sahaja yang diperintahkan oleh Tuhan, dia selalu ikut menurut perintahnya. Apabila Gideon buat seperti arahan Tuhan, hal takjub yang tidak dapat dibayangkan berlaku. 300 berlawan 135,000, bagaimana menang? Dengan akal kita, hal ini akan kelihatan seperti mustahil. Namun akhirnya, musuh-musuh menyerang satu sama lain dan musnahkan sendiri. Perkara yang luar biasa ini berlaku di perkemahan orang Midian. Tentera Midian ada senjata yang baik bersama dengan kuda dan unta. Mereka berada dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada umat Israel. Bilangan askar mereka juga ramai. Jika umat Israel terus melawan, mereka pasti tidak akan menang. Namun, Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat misteri. Dia menunjukkan peristiwa sejarah yang menakjubkan. Pada malam itu, hampir semuanya dimusnahkan. Kemenangan ini tidak berakhir secara kemenangan fizikal. Melalui peristiwa yang berlaku di dunia fizikal, Tuhan sedang memberitahu bagaimana kemenangan rohani boleh berlaku di dunia iman. Jika kita ingin mencapai kemenangan dalam kehidupan iman, kita harus tanya Tuhan dan menuruti ajaran yang diberikannya.
Dengan demikian, kemenangan rohani boleh tercapai. Janganlah kita sekali-kali lupa. Ini bukan hanya tentang Gideon. Dalam sejarah Yosua juga, Tuhan selalu menyertai dia. Semasa menakluki kota Yeriko, Tuhan selalu memberitahu umat Israel apa yang perlu dibuat dan cara untuk menang. Tujuannya bukan untuk mencapai kemenangan dalam peperangan fisikal. Tuhan meninggalkan semua rekod ini agar kita ambil jalan kemenangan melalui iman. Tajuk khotbah hari ini ialah mereka tidak tanya Tuhan. Orang yang tidak tanya Tuhan ialah orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka ialah orang yang terbodoh dan tidak berbeza dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Raja Ahazia juga percaya Tuhan Yehova, tetapi dia biar fikiran bodoh memasuki hatinya. Tentang hal ini, bukankah Baal-zebub lebih baik daripada Tuhan? Lalu dia menolak Tuhan Yehova dan pergi meminta petunjuk daripada Baal-zebub. Akhirnya, dia menghadapi akibat malang. Dia tidak dapat bangun lagi dari tempat tidur dan mati. Mari kita lihat buku Yosua bab 6. Bab 6 ayat 1 tertulis, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengelilingi kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah pendengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengiring sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Yosua juga menghadapi banyak masalah semasa menakluki kota Yeriko. Jika dia hanya mempertimbangkan situasi fisikal, badan musuh lebih besar daripada umat Israel, dan kota Yeriko terletak di tempat serta keadaan yang baik untuk pertahanan. Yosua pasti berfikir, bagaimanakah menakluki kota itu? Dia pasti sangat bingung. Namun, dia berfikir, Tuhan berkata akan memberikan kota itu. Jadi pasti ada kehendaknya. Tuhan mengetahui hati Yosua, jadi dia mengajarkannya cara untuk menakluki kota Yeriko. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Hanya mengelilingi kota Yeriko sekali sehari. Pada hari ke-7, kelilingilah kota itu 7 kali dan minta semua umat bersorak dengan nyaring. Yosua melakukan sama seperti yang ditugaskan Tuhan. Kerana dia telah menyaksikan apabila Tuhan membelah Laut Merah. Dan sejarah Tuhan menundukkan Firaun dengan 10 tulah di Mesir. Selain itu, dia melihat di padang gurun Tuhan menurunkan makanan setiap hari dari langit yang lebih daripada cukup untuk dimakan orang ramai.
Pada hari ke-6, Tuhan memberikan 2 kali ganda mana daripada hari biasa. Pada hari ke-7, mana berhenti secara ajaib dan tiada apapun diberikan pada hari Sabat. Lihat peristiwa yang menakjubkan itu. Yosua selalu memahatkan kuasa hebat Tuhan dalam hati. Akhirnya apabila dia harus menaklukki Yeriko, dia berfikir, bagaimanakah kota Yeriko boleh runtuh di depan Tuhan? Bagaimanakah Tuhan membimbing kita? Tuhan melihat hati Yosua dan memberikannya jawaban. Menurut ajaran Tuhan, Yosua tidak membuat apa-apa, tetapi hanya mengelilingi kota itu sekali sehari seperti arahan. Namun pada saat mereka berteriak, selepas mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali pada hari ke-7, Tuhan buat kota Yeriko yang berkubu itu runtuh seperti mainan. Apabila kita lihat kembali semua perkara yang berlaku pada masa lalu, apakah yang harus kita buat apabila menghadapi masalah rumit atau kesukaran? Kita harus bertanya kepada Tuhan. Apabila Musa dikejar oleh tentera Mesir di depan Laut Merah, dia bertanya kepada siapa? Dia tanya Tuhan. Musa berkata, bangsa semua bingung, apakah yang boleh dibuat? Lalu Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan tanya, apakah yang ada di tanganmu? Tongkat. Hulurkan tongkat ke atas laut. Kemudian laut akan terbelah dan kamu akan melihat tanah kering. Seperti ini, tiada kes apabila Nabi bekerja tanpa bertanya kepada Tuhan. Tuhan membimbing kita melalui jalan yang baik setiap masa. Juga di Meriba, umat itu tiada air untuk biri-biri, kambing, atau ternakan. Pada masa itu, Musa tiada cara. Dia sendiri tidak dapat menghilangkan dahaga banyak orang. Jadi, bukankah dia harus tanya Tuhan, apakah yang di tanganmu? Tongkat. Pukullah batu itu dengan tongkat, dan dari dalamnya akan keluar air. Demikianlah, umat Israel berjalan ke Kanaan selangkah demi selangkah. Bukankah ini 40 tahun sejarah di padang gurun? Nabi-nabi Tuhan selalu mencari siapa? Mereka mencari, mempercayai Tuhan, dan menanyai Tuhan untuk jalan yang betul. Demikianlah, akhirnya umat Israel dapat memasuki tanah Kanaan yang mengalir susu dan madu. Semua sejarah itu tertulis dalam Alkitab. Sebaliknya, orang bodoh tidak mencari Tuhan. Mari kita lihat buku Yesaya bab 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang hal itu sedang muncul. Tidakkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di tanah tandus dan sungai-sungai di gurun. Binatang-binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, karena aku mengurniakan air di tanah tandus serta sungai-sungai di gurun untuk memberikan minuman umat pilihanku, yaitu umat yang kubentuk bagiku, untuk menceritakan kemasyuranku. Tetapi engkau tidak berseru kepadaku. Kita tidak buat apa? Kita tidak berseru kepada Tuhan, bermaksud bahawa kita tidak mencari atau tanya Tuhan, bukan? Tetapi engkau tidak berseru kepadaku, wahai Yakub, sebaliknya bagaimana? Alkitab tertulis bahawa, malah engkau berasa pernah menghadapi aku, wahai Israel. Ada orang berkata, oh, jika pada mulanya aku tidak kenal Tuhan, aku akan menikmati keseronokan dunia sepuas-puas lalu mati. Itu saja. Kita bukan mati saja. Buku Lukas bab 16 tertulis bahawa kita akan pergi ke mana? Dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus, ada tempat yang disebut neraka. Kita harus ingat, kita tidak dilahirkan di bumi ini hanya untuk menikmati di dunia ini. Ada tujuan untuk planet bumi ini wujud. Contohnya, sekolah ialah tempat pelajar boleh belajar, bukan?
Seperti ini, bumi ialah tempat malaikat-malaikat yang berdosa di syurga kumpul buat sementara. Dalam erti kata lain, bumi ini seperti lokap, penjara roh. Di sini, apa yang paling harus dibuat adalah bertaubat. Namun, banyak orang di dunia tidak tahu dan hidup secara sembrono. Asap api yang menyiksa mereka naik ke atas sampai selama-lamanya. Inilah akibat perbuatan orang seperti itu. Tuhan mengasihani kita dan membimbing kita ke kebenaran. Dan biar kita ambil jalan untuk mempercayainya, bukan? Namun, orang tidak memanggil Tuhan. Kata Tuhan, engkau berasa penat menghadapi aku, wahai Israel. Memandangkan kita percaya Tuhan, kita harus sambut hari Sabat, perayaan-perayaan serta ibadah awal pagi dan malam. Orang yang tidak hidup seperti itu, pasti akan ada akibat sebegitu. Kita menjalani kehidupan seperti ini demi masa depan kita, bukan? Janganlah kita bandingkan sendiri dengan orang seperti itu. Destinasi mereka berbeza dengan destinasi kita. Jadi proses juga pasti berbeza. Namun Tuhan berkata, tetapi engkau tidak berseru kepadaku atau tanya aku, malah engkau berasa penat menghadapi aku. Mari kita betul-betul fikirkan firman ini sekali lagi, agar kita dapat tanya sendiri, dosa apakah yang harus kita akui kepada Tuhan? Namun ada orang seperti Daud yang selalu berseru kepada Tuhan. Dalam kesukaran yang kecil pun, Daud berkata, "O Yehova, bukankah engkau gembalaku? Bimbinglah aku ke jalan kebenaran." Dalam buku Mazmur, kita dapat lihat Daud selalu bertanya Tuhan seperti, apakah yang harus dibuat untuk memerintah umat Israel dengan baik? Bagaimanakah aku dapat mengalahkan musuh? Tuhan memberikan cara dan jawaban bagi semua soalannya. Dengan mengambil arah dan jalan Tuhan, nama Daud dikenali sebagai salah seorang raja Israel yang hebat, bukan? Mari kita lihat buku Mazmur bab 121. Selain daripada Tuhan, memang tiada tempat lebih memberikan hikmat dan jalan yang baik. Mari kita lihat bab 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari mana? Dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Penulis buku Mazmur selalu berfikir, setiap kali aku membuat sesuatu, selalu ada pertolongan dari dunia yang tidak kelihatan. Itu bukan daripada manusia. Dari manakah ia datang? Kemudian, dia menyadari bahawa semua itu selalu datang daripada Tuhan. Jadi bagaimanakah dia tidak mahu bertanya kepada Tuhan? Bahkan selepas Daud menjadi raja, dia pun selalu bertanya kepada Yehova. Bahkan sebelum menjadi raja, dia pun selalu menanya Tuhan sambil menjalani kehidupan masa depan dan masa sekarang. Sejarahnya bukan hanya sejarah dalam Alkitab semata-mata, tetapi bayangan yang mengajar kita bagaimana hidup pada hari ini jika kita ingin ambil jalan kemenangan rohani dalam iman. Melalui bayangan ini, bukankah kita harus menjadi orang yang mencari baik-baik apa yang berada di dunia realiti, yaitu perkara di dunia iman? Untuk berbuat demikian, bukankah kita harus selalu menanya Tuhan? Apabila kita tanya Tuhan tentang hal kehidupan kekal dan penyelamatan pada zaman ini, apakah jawabannya? Jawab Tuhan, barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Namun, adakah dunia kini mematuhi firman ini? Mereka tidak cuba mendengar pun, dan tidak menganggapnya penting. Mereka tidak ikut arahan Tuhan. Jadi, keputusan mereka sudah ditentukan. Namun, Anda telah datang ke Sion menurut ajaran Bapa dan Ibu,
menyambut perayaan kudus di Sion, menyambut hari Sabat, dan mengikut semua ketetapan, peraturan, serta hukum yang ditetapkan Tuhan. Bukan? Kita ialah orang yang mematuhi ajaran roh dan pengantin perempuan dengan setia. Mari kita lihat buku Lukas bab 6 ayat 46. Bab 6 ayat 46 tertulis, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak apa? Tidak melakukan apa yang aku katakan." Mereka berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan bertanya, "Mengapa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ayat 47, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segala rubuh dan hebatlah kerusakannya." Hari ini, gereja kita mempercayai roh dan pengantin perempuan. Semua jalan yang dibimbing oleh mereka ialah jalan keselamatan masa depan kita. Kita, manusia, tidak dapat melihat masa depan. Kita mungkin berfikir bahawa jalan di depan mata adalah lebih baik untuk dibuat. Namun, seringkali ada penipuan tersembunyi dan menantikan kita di belakang untuk membinasakan roh kita. Namun, Yosua, Gideon, Musa, dan Daud yang menuruti ajaran Tuhan, apakah hasil yang diperolehi oleh mereka semua? Mereka semua hidup diberkati. Bukan? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sehingga sekarang, mereka berseru, Tuhan, Tuhan. Itu semua hanyalah dengan bibir dan mulut dusta. Hati mereka tidak menerima, jadi mereka pun tidak bertindak. Bukan? Sebab itulah Bapa ajar, makin kebenaran diamalkan, makin hati diperbaharui, dan makin kita mengakui Tuhan. Roh kita akan menjadi gelap jika tidak mengamalkan kebenaran dan kita akan menyangkal Tuhan. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak bertindak, akhirnya ialah orang yang menafikan Dia. Rohnya semakin gelap. Hari ini, marilah kita pahatkan dalam hati sekali lagi mengapa kita harus bertanya kepada Tuhan dan mengikut jalan yang diperintahkan oleh-Nya. Adakah kita berdosa kerana mengingkari firman Tuhan dalam hal ini? Adakah kita membuat kebodohan dan berfikir bahawa fikiran kita lebih tinggi daripada fikiran Tuhan? Adakah kita berdosa kerana tidak mengikut firman Tuhan walaupun berseru Tuhan, Tuhan? Tolong lihat sendiri sekali lagi. Saya harap kalian dapat mengikut kemana saja dibimbing hingga akhir, agar kita menjadi ahli keluarga syurgawi yang memperoleh kehidupan kekal dan keselamatan. Sekian, terima kasih.